Asas belajar bahasa Mandarin. Huayu Jicu dibawakan kepada anda oleh Cikgu Hishamuddin. Bab 23. Struktur ayat dalam bahasa Mandarin. Zhongwen Juzhi Jiegao. Zhongwen Juzhi Jiegao. Struktur ayat dalam bahasa Mandarin adalah berbeza dengan bahasa Melayu. Kita tidak boleh membuat terjemahan dari satu huruf ke satu huruf. Oleh itu, kita haruslah mempelajari asas-asas struktur ayat dalam bahasa Mandarin. Kita akan mempelajari beberapa elemen dalam struktur ayat-ayat bahasa Mandarin, seperti subjek, masa, tempat, kata sendi, objek dan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat. Subjek iaitu siapa. Dalam bahasa Mandarin, subjek diletakkan di permulaan ayat. Ianya adalah sama dengan bahasa Melayu. Masa iaitu bila. Penyataan masa diikuti sebelum atau selepas subjek. Tempat iaitu di mana. Di mana berlakunya sesuatu kejadian. Tempat diletakkan sebelum sesuatu kata kerja. Kata sendi. Kata sendi biasanya diletakkan di antara subjek atau objek atau sebelum ataupun selepas pernyataan tempat. Objek. Kedudukan objek adalah fleksibel. Biasanya ia diletakkan selepas ataupun sebelum kata kerja ataupun selepas objek dan kadang-kadang ianya tidak pun dinyatakan. Situasi iaitu bagaimana. Pada dasarnya ia adalah adjektif iaitu bagi menerangkan kuantiti, warna, perasaan dan sebagainya. Asas struktur ayat dalam bahasa Mandarin. Struktur yang paling ringkas ialah terdiri daripada 3 elemen, iaitu subjek, kata kerja dan objek. Yang lebih kompleks, subjek, masa, kata kerja dan objek. Ia juga meliputi subjek, masa, tempat, kata kerja dan objek. Subjek, masa, tempat, kata kerja, objek dan bagaimana. Yang terakhir ialah objek, kata kerja, tambah subjek. Dalam bahasa Mandarin, struktur ayat yang paling ringkas terdiri daripada 3 elemen, iaitu subjek, kata kerja dan objek. Seperti contoh ini. 我学华语. 我学华语. Saya belajar Mandarin. 我 iaitu saya adalah subjek. 学 belajar adalah kata kerja. Objek 华语 iaitu Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin. Dalam struktur ayat ini pula dimasukkan elemen masa, iaitu subjek tambah masa tambah kata kerja dan tambah objek. Seperti 我昨天学华语. 我昨天学华语. Saya semalam belajar Mandarin. 昨天adalah masa. Semalam saya belajar bahasa Mandarin. Struktur ayat yang ketiga pula, kita tambahkan tempat. Ianya menjadi subjek tambah masa tambah tempat tambah kata kerja dan objek. Contohnya, 我昨天
在学校学华语。我昨天在学校学华语。在学校bermakna di sekolah. Ia adalah elemen tempat. Semalam saya belajar bahasa Mandarin di sekolah. Dalam struktur ayat yang keempat pula, kita tambahkan suasana iaitu bagaimana. Contohnya, 我昨天在学校学华语，好愉快。我昨天在学校学华语，好愉快。好愉快 bermakna seronok. Semalam saya belajar bahasa Mandarin di sekolah dengan seronoknya. Struktur ayat yang kelima pula mengandungi 3 elemen, iaitu objek, kata kerja dan subjek. Subjek diletakkan di belakang sekali. Seperti contoh ini. 这辆车是他的。这辆车是他的。Kereta ini ialah dia yang punya. Ini ialah kereta dia ataupun dia yang punya. Ayat-ayat penafian. Kebanyakan penyataan penafian dalam bahasa Mandarin adalah dengan menambah perkataan 不是, 不是 atau 不, 不 sebelum kata kerja yang bermakna bukan atau tidak. Kadang-kadang kita menggunakan perkataan 没有, 没有 atau 没 untuk tujuan yang sama. Lihat contoh ayat ini. 我不知道, 我不知道 saya tidak tahu. 他不是我的弟弟。他不是我的弟弟。Dia bukan adik lelaki saya. 今天他没有上班。今天他没有上班。Hari ini dia tidak datang bekerja. Ayat-ayat pertanyaan. Ayat-ayat pertanyaan biasanya ditambah dengan perkataan ma di hujung setiap ayat yang bermakna kah. Kita juga boleh memasukkan perkataan seperti 是不是? 是不是? Betulkah? 有没有? 有没有? Adakah? 能不能? 能不能? Bolehkah? Kita lihat contoh ayat ini. 你吃饭了吗? 你吃饭了吗? Bermaksud, awak telah makankah? 他是不是我们的老师? 他是不是我们的老师? Dia betulkah guru kita? 你有没有带钱来? 你有没有带钱来? Awak adakah bawa wang?